Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama saya dalam channel YouTube saya. Okey, terima kasih semua. Okey guys, korang semua yang belum subscribe tu apa korang tunggu lagi tekanlah butang subscribe tu bantu saya untuk naikkan saya punya subscriber dekat channel YouTube ni. Dan kalau korang sudi share-sharekan lah saya punya YouTube channel ni Okey, untuk kali ni video kali ni saya nak ulas sikit lah apa yang berlaku pasal KJ dengan padu tu, yang mana dikatakan ada orang menggunakan dia punya identiti lah untuk daftar padu. Dan saya nak cerita sikit lah tentang subsidi bersasar. Sebab bila kita cerita pasal padu ni, kita kena cerita lah pasal subsidi bersasar yang akan dilaksanakan pada tahun ni. Okey, guys, pertama sekali pasal isu KJ ni kan. Ramai orang yang membangkitkan perasaan yang rasa macam bila KJ punya identiti dah kena hack ni kan. Dia bukan hack lah, dia gunakan identiti KJ tu, nombor IC KJ tu untuk masuk ke dalam padu, dan orang kata oh ni tanda padu tak selamat dan sebagainya. Okey, tak apalah guys saya akan jelaskan lah tentang perkara ni, tapi terpulang kepada korang nak judge macam mana. Judgement tu saya bagi kepada korang, tapi saya cuma nak menjelaskan apa sebenarnya yang berlaku mengikut kefahaman saya lah. Saya pun tak pergi jumpa KJ, saya tanya dia macam mana. Tapi saya menilai ni daripada portal berita Okey, saya tengok berita tu macam mana. Saya rasa saya tahulah masalah dia ni apa. Okey, so saya explain dalam video ni. Okey guys, sebenarnya kalau korang masuk ke dalam padu dah ni, especially bagi korang yang belum register, belum pernah masuk padu ni, okay, video ni memang khas untuk korang lah, supaya korang tahu little bit more about padu kan. So, bila korang masuk ke dalam padu punya website ni, atau padu punya portal ni, korang akan kena buka account lah. Dia bukan buka account lah, korang kena masuk account korang. Jadi untuk korang masuk ke dalam akaun korang ni memang dah ada sebenarnya. Dia dah integrate dah data korang ni, dan cuma korang kena masuk situ untuk kemas kini lah. Jadi akaun korang ni dah ada sebenarnya, cuma korang kena masuk ke situ untuk update. Okay, bila korang nak masuk ke situ, korang kena melalui beberapa proses lah. Proses dia adalah korang kena isi nama penuh, okay, dan juga nombor IC korang, dan juga postcode, okay. Ketiga-tiga maklumat ni memang korang boleh dapat daripada IC. Even saya tengok IC orang lain, saya boleh isi ni dekat padu. Okay. So, tapi itu korang belum lagi boleh masuk tau ke dalam padu tu. Korang kena buat lagi satu benda, iaitu korang kena letak nombor telefon. Okay, korang kena letak nombor telefon. Jadi, ada lagi satu email. Email pun kena letak kat situ. So, jadi bila korang letak, tapi email ni dia tak compulsory lah. Yang compulsory tu nombor telefon bimbit. Baik. Bila korang letak nombor telefon bimbit, korang sebenarnya sudah mendedahkan nombor telefon korang dekat situ. Jadi, bila korang bagi tahu nombor telefon korang, korang tekan seterusnya, dia akan send OTP. Bila korang dapat OTP tu, baru korang boleh masuk dekat korang punya padu tu lah. Sistem padu tu. Okay. So, orang boleh buat macam tu. Kenapa tau? Sebab dalam kita punya kehidupan kita ni sebenarnya, memang kita akan dedahkan nombor IC kita ni. Bukan kita suka. Bukan kita suka-suka nak tunjuk, ni IC aku macam ni. Tak ada. Tapi ada proses-proses tertentu dalam hidup kita ni, memang kita tak boleh elak daripada kita tunjukkan kita punya IC number tu. Contohlah macam korang buat loan dengan bank. Okay, korang buat loan dengan bank, dan kemudian korang buka account insurance dan sebagainya kan. Korang nak buat loan untuk kedai elektronik, beli TV. Nak bayar cash mungkin mahal. Korang buat lah installment. Korang kena bagi tak nombor IC, salinan IC. Korang kena bagi. Dan orang-orang ni akan dapat kita punya maklumat dekat IC. Okay, maklumat dekat IC kita, diorang akan dapat. Alright. So, diorang akan start dapat lah maklumat IC. Even korang slash lah, korang akan slash ni untuk kegunaan apa, tapi diorang mesti dapat kita punya maklumat IC tu. Contohnya macam nama penuh kita, postcode, dan juga nombor kad pengenalan lah. Right? So, orang-orang macam ni, dia boleh je masuk ke dalam kita punya padu. Dia boleh masuk. Okay? Tapi dia kena bagi nombor telefon dia lah. Dia tak boleh bagi nombor telefon kita. Dia kena bagi nombor telefon dia.
Okay. So dia masuk. Kenapa orang-orang macam ni buat kerja macam ni? Okay. The reason is because dia nak curi maklumat kita lah. Dia nak curi maklumat kita, dia nak curi data kita dan sebagainya. Tapi yang biasa buat kerja-kerja macam ni adalah amatur lah. Kalau kata profesional, dia takkan buat benda macam ni sebab takkanlah saya nak reveal nombor telefon saya kat situ. Tak mungkin So orang akan, kalau kita ni pandai sikit lah, kita takkan buat kerja-kerja macam tu. Tapi bila orang ni masuk ke dalam padu orang lain, apa yang diharapkan adalah dia nak dapatkan maklumat tentang diri orang tu dalam sistem padu ni. Dia ingat dia dapat lah. Tapi bila dia masuk sebenarnya, banyak maklumat dalam padu tu kosong. Dia tak dapat apa-apa pun, kosong. Jadi korang sendiri sebenarnya kena declare dan korang sendiri sebenarnya kena isikan maklumat-maklumat dekat padu tu. So katalah yang penyamar ni, dia isi maklumat korang. Dia isi suka-suka hati bapak dia je isi kan. Tok nenek dia isi, dia suka-suka hati dia isi. Tapi dia still tak boleh lepas kalau dia tak melalui proses EKYC. EKYC ni adalah satu lagi proses tapisan untuk dia sahkan korang punya identiti. Jadi pengesahan identiti ni kena melalui EKYC. Jadi kalau korang tak melalui EKYC, kira macam pendaftaran korang tu masih belum sah lah. Untuk korang melalui EKYC ni, dia akan bagi QR code, korang scan dekat situ, korang kena bagi korang punya IC, ambil gambar IC depan belakang dan kemudian selfie gambar korang dan kemudian baru dia proses dalam masa 5 minit, dia akan beritahu lah melalui message sama ada korang punya permohonan tu EKYC tu lulus ataupun tak. Kalau tak lulus, macam saya buat kali pertama tak lulus lah. Sebab untuk korang ambil gambar IC tu pun kena betul-betul lah. Dia sebab IC kita ni kan kilat. Okay, jadi kalau kena cahaya tu, dia reflect cahaya, dia jadi silau. Okay, jadi mungkin benda tu menyebabkan EKYC kita tidak lulus lah. Jadi kita buat sekali lagi. Jadi saya buat sekali lagi, saya ambil IC kita tu dekat tempat yang tak ada reflection cahaya dan kemudian kali kedua lulus. Okay. So EKYC ni kalau kita tengok dalam proses padu ni sebenarnya EKYC sudah berjaya melindungi kita punya data sebenarnya. Itu gunanya EKYC sebab dia berjaya lah melindungi kita punya data. Okay, so kalau korang berharap KJ ni mungkin dia jadi macam tu sebab dia popular kan, orang nak tahu maklumat tentang dia. Tapi kita ni orang nak tahu maklumat kita buat apa kan. Lain lah kalau kita ni millionaire ke atau billionaire ke atau orang famous ke kan. Orang nak tahu maklumat kita boleh lah kan. Tapi kita ni siapa? Sengkit kan. Kan orang nak tahu, orang pun tak berminat nak tahu pasal kita. So biasalah KJ mungkin dia famous, dia kenal lah macam tu tapi kita dia tak ada lah. Biasanya orang tak gunakan pun kita punya maklumat. Sebab yang pengguna yang menyamar menggunakan identiti kita tu, dia tak dapat untung apa-apa pun. Dia tak dapat korek apa-apa pun daripada padu tu. Okay. Jadi tapi kalaulah korang berhadapan dengan situasi macam ni, janganlah menggelabah. Korang boleh pergi ke kaunter padu dan juga reset korang punya password. Dia sebenarnya benda ni mengingatkan saya kepada aplikasi MyJPJ. Sekarang ni kan korang tahu tak dekat JPJ, dekat korang boleh renew secara online korang punya road tax. Korang dah tak payah lagi tampal-tampal dekat korang punya cermin tu kan. Lepas tu lesen pun boleh buat secara online. So virtual, semuanya virtual je dalam korang punya apps. Jadi masa saya nak buat renew saya punya road tax, kalau tak salah saya road tax ke lesen saya nak renew. Jadi saya masuklah ke dalam MyJPJ ni, tak boleh. Kenapa? Sebab baru saya ingat masa first time register dekat MyJPJ tu kan saya buat, itu adalah runner buat. Jadi saya call lah runner tu, saya cakap saya nak minta password kan. Saya call runner tu pula tak angkat. Okay, saya call tak angkat. Lepas tu saya pula pada masa tu memang time nak pergi KL ni dah rushing nak pergi KL, lesen mati. Okay. Call runner saya tak angkat-angkat. Jadi apa saya buat? Saya terpaksalah pergi ke JPJ, pergi kaunter JPJ, kemudian dia reset balik saya punya MyJPJ. Boleh renew dekat pejabat pos je. Okay. Jadi dia kes ni hampir sama lah. Tapi pada saya lah EKYC, proses EKYC tu sebenarnya telah menyelamatkan kita sebab penyamar-penyamar ni dia takkan boleh lepas tanpa EKYC. Okay.
So, untuk kes KJ ni, kita difahamkan lah bahawa kes dia telah pun selesai. Padu telah pun reset balik dia punya password dan dia boleh masuk dan dia boleh register lah. Dan ini pun menunjukkan sebenarnya dia yakin lah kepada Padu. Kalau dia tak yakin, takkan dia nak register, betul tak? Okay. So, guys, dia macam ni lah. Saya bukan nak cakap dengan korang, jom register Padu. Tak, itu bukan kerja saya. Saya tak pernah diupah oleh Kementerian Ekonomi ke untuk jadi promoter kepada Padu. Buat apa saya nak buat kerja untuk dia orang. Okay. Dia orang pun tak bayar saya kan. Saya nak promote Padu ni lebih-lebih buat apa. Okay. Kalau dia bayar lain lah. Jadi, saya cuma nak cakap beginilah guys. Sama ada korang nak register Padu ataupun korang tak nak register Padu, itu terpulang pada masing-masing. Okay. Korang kena tepuk dada, tanya selera sama ada korang perlukan tidak subsidi bersasar ni. Sebab deadline dah tak lama. I think 31 hari bulan deadline dia. So selepas tu saya yakin lah pendaftaran Padu ni masih dibuka. Okay. Tapi apabila subsidi bersasar dibuat pada bulan Jun atau Julai nanti, pada masa tu ada beberapa harga dekat pasaran kita ni yang mungkin dia akan diapungkan lah. Sebagai contoh macam gula. Gula saya sangat confident gula akan diapungkan. Jadi bila diapungkan, akan adalah kesan terhadap kita punya inflasi dan juga kenaikan harga. Pada masa tu dia akan start release lah ataupun distribute subsidi bersasar ni, dan cadangannya adalah melalui bantuan cash transfer setiap bulan kepada korang lah. Okay, jadi korang tepuk dada tanya selera guys. Kadang-kadang ada yang merasakan bahawa dia T20. Okay, T20 gaji mungkin dalam 13,000, 15,000 sebulan kan. Tapi korang kena ingat walaupun korang bergaji macam gitu, duduk dekat bandar, cukup ke? Anak 4 orang, cukup ke? I don't think so. Dan Rafizi pun sini cakap T20 pun mungkin akan menerima bantuan subsidi. So saya fikir apa yang dia buat adalah dia cuba melihat dari segi disposable income lah, ataupun pendapatan boleh guna, bukan sahaja based on pendapatan isi rumah di atas 10,000 tu. Okay. So, dan lagi satu guys, apa yang saya nampak lah walaupun lah ramai orang yang mungkin merasakan bahawa dia masih tak berminat nak daftar Padu tapi at the end of the day lah korang kena fikir dan juga tanya diri korang sendiri. Ada orang yang mudah terpengaruh lah dengan konten-konten dekat TikTok mengatakan bahawa Padu ni tak selamat dan sebagainya. Tapi saya ingatkan korang lah satu benda korang jangan percaya sangat. Sebab apa? At the end of the day, korang yang akan melalui kehidupan korang. Orang yang buat konten-konten yang negatif pasal Padu tu, korang percaya ke dia orang? Dia orang pun entah-entah dah awal-awal isi Padu. Itu macam contoh macam e-wallet. E-wallet ni, saya cakap dengan orang ada orang yang maki-maki e-wallet tapi dia sendiri dapat e-wallet. Saya kenal. Okay, saya kenal. Dia maki-maki e-wallet ni semua tapi dia dapat bantuan e-wallet yang hari tu, yang masa kerajaan Madani e-wallet tu. Dia dapat. Jadi dekat social media ni jangan percaya sangat lah. Itu je lah. Korang kena fikirkan tentang diri korang. Okay. Sama ada korang perlukan atau tidak bantuan ni. Kalau korang tak perlukan, korang rasa korang kaya sangat ataupun kau tak confident dengan keselamatan sistem Padu ni, tak apalah. Itu terpulang pada masing-masing. Tapi kalau korang perlukan, korang kena register. Sebab saya share dengan korang sikit lah tentang rationalisation of subsidy. Rationalisation of subsidy ni, dia bukanlah bermaksud subsidi ni akan ditarik ataupun dihapuskan atau secara total. Tak mungkin. It's just not possible. Kalau tanya dengan saya, tak mungkin. Sebab apa? Ramai lagi dekat Malaysia ni yang masih memerlukan bantuan subsidi. Okay? Kita ada B40, M40, even some of the T20 pun sebenarnya masih perlukan bantuan subsidi. Tapi rationalisation of subsidi ni bermaksud dia mendistribute semula. Dia redistribute lah subsidi ni kepada mereka yang layak, benar-benar layak saja, dan itu akan dapat menyimpan wang kerajaan. The way I see it, dia akan dilaksanakan pada tahun ni guys. Sebab pada tahun ni kalau korang nak tahu, kita punya target untuk defisit kita adalah sekitar 4.3%. Okay? Dan the way they going to do it is by rationalizing subsidies. Tanpa merasionalisasikan subsidi, I don't think diorang boleh achieve that figure lah. Okay, so
The way I see it, subsidi rationalisation is coming. Sama ada kita suka ataupun tidak. Dan kita kena terima hakikat bahawa zaman di mana kerajaan memberikan subsidi pukal kepada semua orang sudah berakhir. Sebab daripada masa ke semasa, subsidi pukal ni sebenarnya dia pun banyak memberikan kerugian kepada kerajaan dan juga hasil negara kita. Korang tengoklah berapa banyak subsidi kita diseludup setiap tahun berapa banyak kita punya gula kita diseludup setiap tahun, dan barang-barang bersubsidi ataupun barang-barang di bawah kawalan harga lain pun diseludup dekat luar negara, dan ini sebenarnya banyak merugikan kita. Okey, semakin tinggi subsidi yang kita bagi, sebenarnya semakin banyak bocoran semakin banyak wang yang tiris kita bocorkan, dan yang mendapat manfaat ni sebenarnya bukan kita tapi orang-orang dekat luar sana. Sebab tu kalau kita tengok ada barang-barang yang berbentuk keperluan sebenarnya tak cukup. Tak cukup ni bukan sebab apa, sebab diseludup. Jadi hanya satu je lah. Walaupun kita kata kita kena meningkatkan penguatkuasaan. Penguatkuasaan memang betul kita boleh tingkatkan, tapi secara praktikalnya takkan kita nak letakkan penguatkuasaan ni dekat semua tempat. Ada limitation dia guys. Dan penyelundup-penyelundup ni pun dia tahu strategi-strategi mana jalan-jalan yang dia boleh gunakan, dan dia akan sentiasa fikirkan cara-cara baru dan juga kaedah-kaedah baru macam mana dia nak seludup barang ni keluar. Selagi barang-barang kita ni masih berada dekat below market price dan heavily subsidized by the government, selagi itulah penyeludupan akan berlaku. Dan lagi satu, korang pun tak suka bila kata contohnya foreigner beli minyak masak. Minyak masak saya tengok dekat hypermarket, saya tunggu minyak masak tu keluar. Sebenarnya saya tak beli pun minyak masak paket tu, just saya nak tengok aje lah bila minyak masak tu keluar. Jadi bila dia keluar je, dia letak dekat rak tu, korang nak tahu tak siapa yang serbu? Bangladesh. Foreign worker ni, dia serbu. Bawa beli minyak barang. Tapi kita tak pernah stop dia sebab tak ada undang-undang pun yang mengatakan dia tak boleh beli. Kan? Jadi, kalau kita tak tengok benda ni, so kebocoran dan juga ketirisan akan terus berlaku. Dan yang dapat manfaatnya sebenarnya adalah orang luar lebih banyak lah. Dan lagi satu, korang kena faham, subsidi pukal ni, contohnya macam subsidi petrol. Subsidi petrol ni, sebenarnya yang paling banyak menikmati subsidi petrol adalah orang kaya. Sebab bila dia nak isi minyak dia perlukan oil consumption yang lebih banyak lah. Kereta-kereta dia orang pun besar, Lamborghini, kereta-kereta T20, BMW semua yang memerlukan capacity, yang ada capacity engine yang besar, dan dia orang pun nak pump minyak lebih banyak. Jadi sebenarnya dia orang lebih banyak gunakan subsidi. Sebab tu Tengku Zafrul kata pada tahun 2022 dia pernah cakap dalam setiap RM1 subsidi 53 sen akan pergi kepada golongan T20. Okay. So sebenarnya kita mensubsidize T20 ni dengan lebih tinggi sebenarnya. Alright. So guys, semoga korang buat keputusan. Dah tak lama guys, 31 hari bulan ni besok. So korang kena fikirkan lah. Think about yourself first. Jangan fikirkan orang lain. Fikir diri sendiri dulu. Sebab bila kita susah ke apa ke, kita kena fikir diri kita, bukan orang lain nak tolong kita kan. So kita kena fikirkan lah. Alright. So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa tekan butang subscribe. Dan juga tunggu video seterusnya daripada saya. Assalamualaikum.